Assalamualaikum dan hai semua, saya Zohamizah Hazwani binti Zohar dengan nombor matrik 9320200353160001 dari Pusat Pembelajaran Melaka. Hari ini saya akan mencadangkan jalan penyelesaian bagi pengguna yang menghadapi cabaran berkaitan dengan teknologi komunikasi. Seperti yang kita semua tahu, teknologi komunikasi merupakan sebahagian dalam kehidupan kita yang memberi impak positif dan negatif kepada setiap individu. Jadi, terdapat beberapa cabaran pengguna dengan adanya teknologi komunikasi. Antaranya ialah kesahihan maklumat, penyebaran fitnah dan gosip yang berleluasa, permasalahan remaja, perubahan gaya hidup dan bahasa, serta aktiviti perjudian dan perbaziran wang. Jadi, cara penyelesaian perlu diambil bagi menghadapi cabaran itu tadi. Pertama, untuk memastikan kesahihan maklumat, pastikan kita membuat semakan sendiri dengan menggunakan sumber yang dipercayai. Kita juga boleh menyemak fakta melalui Google dan boleh benderakan profil pengguna yang menyumbangkan kandungan yang melanggar dasar Google. Selain itu, kesahihan maklumat boleh dilihat melalui perubahan emosi. Sekiranya kita menjadi gembira, marah, cemas, perlulah tenangkan diri sekurang-kurangnya 10 saat dan fikirkan sebaiknya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga telah mewujudkan portal sebenarnya.my sejak tahun 2017 untuk mengelakkan penyebaran berita palsu dari laman web kerajaan atau agensi di bawahnya. Kedua, bagi mengelakkan penyebaran fitnah dan gosip, setiap individu perlu memainkan peranan dengan mengubah sikap dan tingkah laku yang tidak elok. Jadikan didikan agama dan muhasabahkan diri. SKMM juga telah mewujudkan saluran email dan WhatsApp bagi menangani fitnah dan berita palsu di media sosial yang berusulkan 3R, iaitu kaum, agama dan institusi diraja. Untuk cabaran yang ketiga, permasalahan remaja dapat dibendung apabila ibu bapa memainkan peranan di rumah dengan mendidik anak-anak tanpa penggunaan alat gadget sejak daripada kecil. Selain itu, dengan kemajuan cara pembelajaran masa kini, ibu bapa perlu lebih peka dan mengawal penggunaan, kerap memantau anak-anak serta meningkat penggunaan laman web dan aplikasi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Guru-guru juga perlu kerap membuat pemeriksaan secara mengejut sekiranya ada pelajar yang membawa telefon bimbit ke sekolah. Pemilik cyber cafe tidak ketinggalan juga untuk membantu membendung masalah ini dengan tidak membenarkan golongan bawah umur untuk masuk ke cyber cafe atau melayari internet untuk perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, cadangan penyelesaian untuk cabaran yang keempat iaitu perubahan cara hidup dan pencemaran bahasa. Untuk perubahan cara hidup, ibu bapa perlu menjadi contoh dan memastikan anak-anak tidak menggunakan sebarang gadget ketika makan, ketika mengulang kaji pelajaran dan ketika bersiasia. Ibu bapa perlu melatih anak-anak untuk tidur awal dan tidak membenarkan telefon dibawa masuk ke dalam bilik. Penggunaan bahasa pula, ibu bapa dan guru perlu memastikan anak-anak tidak menggunakan perkataan singkatan ketika di dalam pembelajaran. Ini akibat terpengaruh ketika chatting bersama rakan-rakan supaya ianya tidak terbawa-bawa ketika menduduki ujian bertulis di sekolah. Untuk cabaran yang terakhir, aktiviti perjudian dan perbaziran wang yang berleluasa. Ini merupakan tugas PDRM bagi membendung gejala ini. Namun, masyarakat juga perlu bertanggungjawab membantu menyalurkan maklumat di talian bilik gerakan khas di mana-mana kontingen polis di seluruh negara bagi tindakan segera diambil. Selain itu, PDRM juga berganding bahu dengan SKMM, Tenaga Nasional Berhad, Jabatan Agama Islam dan Badan Bukan Kerajaan NGO untuk membendung gejala judi ini. Mereka yang terlibat akan dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah
Pindaan 2017 yang berkaitan kesalahan judi atas talian, buki, loteri haram dan judi di tempat bebas. Jadi, kesimpulannya, semua pihak perlu bersama-sama membantu menyelesaikan cabaran-cabaran yang dihadapi berkaitan dengan teknologi komunikasi ini, di mana kita melihat individu itu sendiri, ibu bapa, guru-guru, PDRM, pihak berkuasa dan pihak tertentu bekerjasama. Ini bagi memastikan kesejahteraan bersama kepada individu, masyarakat dan negara khususnya. Jadi, saya berharap perkongsian cadangan penyelesaian cabaran ini sedikit sebanyak dapat memberi maklumat dan pengetahuan kepada semua. Sekian, terima kasih.